1. Today I want to discuss about how to plot a straight line graph. So let's say this is the example. The time of fall t for a free fall body from the height h is given by t set to h over g, where g is the gravitational acceleration. Table 1 show the time of fall t for various height h obtained in a free fall experiment. So there are 8 data here. The equation are copy and complete table 1, plot a graph of t squared against h, determine the gradient of the graph, calculate the gravitational acceleration. Okay, sebenarnya sekarang ni Medan nak discuss example yang mana dia sudah melambangkan bila kita buat eksperimen lah. So bila kita buat eksperimen, kita akan dapat data, kita dah ambil reading. Okay, so step daripada soalan ni, soalan yang diberikan A sampai D, ini adalah step untuk kamu plot a graph lah, a straight line graph. Okay, so untuk case ini Medan dah bagi table lah. Okay, kita ada dua nilai. Okay, untuk menjawab soalan yang pertama iaitu copy and complete table 1. So untuk kolom yang pertama dia adalah kolom height. Okay, kolom yang height, dan yang ni dia tak ada uncertainty tidak ditulis uncertainty. So bila kita buat eksperimen reading, kita mesti ada uncertainty dan unit. So kalau reading yang dah diberikan, so daripada reading tu kita boleh tahu uncertainty dia. Tapi kalau daripada eksperimen yang kita buat, kita kena tengok instrumen tu sendirilah berapa uncertainty dia. Okay, untuk this case, kita tengok untuk this case macam mana kita nak tentukan uncertainty dia. Kita tengok berapa decimal place pada data yang telah diberikan. So ada berapa kat sini? Dia ada 3. So uncertainty dia akan jadi 3 lah. Bila kita nak copy balik table ni, dia akan jadi height plus minus 0.001 meter. Ini adalah bila kita nak tulis semula, maksudnya kita nak copy dan complete table 1 ni. So kita kena letak quantity dia bersama simbol dia, bersama uncertainty dan unit. Kemudian time of fall. Okay, macam Medan dah bagi tahu tadi, kita perlu tulis uncertainty. So kita tengok dekat data ada berapa uncertainty? 2. So dia akan jadi plus minus 0.01 second. Ini adalah uncertainty untuk time of fall. Okay, so untuk height dia adalah manipulated variable, untuk time dia adalah responding variable. Okay, kemudian kita perlu isi table ni untuk t square. T square ni kita namakan dia adalah secondary data. Okay, untuk secondary data kita tak perlu letak uncertainty, hanya letak unit sahaja. So kalau dia tak beri unit pada kita, maksudnya kita perlu identify the unit. So kita boleh tengok daripada unit t. Okay, t adalah unit dia second. So bila t square, so unit pun dia akan jadi s square. So nilai t square dia adalah s square. Okay, sekarang ni kita perlu completekan table 1 ni. So untuk t square dia adalah kita square the value of t. Okay, sekarang ni macam mana kita nak isi? Berapa decimal places yang kita perlu tentukan untuk dimasukkan dalam table kita ni? So kita ada guideline kat sini, iaitu kita boleh tulis secara consistent decimal place same as responding variable, or extra 1 decimal place from its uncertainty. Okay, so sekarang ni guideline dia adalah untuk decimal places yang kita nak tulis pada t square adalah dia mesti dia boleh sama dengan uncertainty of the responding variable, ataupun kita boleh menggunakan extra. Extra 1 daripada responding variable. Okay, let's say sekarang tadi Medan dah kira 0.44. Medan dapat 0.1936. Ini nilai sampai 4 decimal place. Tapi untuk kita tulis dalam table, kita tak boleh sampai 4 decimal places. Macam Medan kata tadi, guideline dia adalah di sini. Dia mesti sama dengan responding variable, ataupun bila letak extra 1. Extra 1 decimal place. So sekarang ni ada juga yang tanya Medan, okay Medan, macam mana yang pilihan yang terbaik perlu saya buat? Okay, pada Medan, kamu kena tengok decimal place yang kamu pilih tu biarlah mudah untuk kamu plot a graph.
Okay, kalau kita tengok kat sini, tadi kita perlu isi table ni sama ada 2 ataupun 3 lah Sebab kita kalau extra 1 maksudnya decimal places dia adalah 3 lah. So kalau 3 daripada Madam kira tadi, okey, nilai ni tadi Madam dah dapat 0.1936. So Madam boleh letakkan pada table ni hanya 2 ataupun 3 sahaja. Tak boleh 4. So maksudnya reading ni tak boleh lah sampai 4. Sekarang ni Madam boleh tulis 3. Kalau 3 dia akan jadi 0.194. Kalau 2 dia jadi 0.19. Kalau Madam tengok di sini 0.19 adalah lagi mudah lah untuk kita plot a graph compare to 0.194 sebab dia macam banyak sikit lah kan. Okay, so Madam akan pilih dia sebagai 2 decimal. Tetapi kamu kena tengok juga nilai. Okay, nilai yang kamu calculated tu lah yang kamu akan pilih tu. Okay, ini Madam bagi example lain. Contoh, bila kita kira nilai t-square tu, first reading kita dapat 0.01. Second reading kita dapat 0.012. Third reading kita dapat 0.013. Okay, kalau macam Madam kata tadi, Madam nak nampak mudah, Madam nak ambil 2 decimal saja. So kalau 2 decimal dekat sini, maksudnya kita tak ada reading yang belakang ni kan. So kamu akan nampak reading pertama, reading yang kedua, reading yang ketiga dia akan sama. Dari 0.1, 0.01, 0.01, 0.01. So macam mana kita nak plot a graph yang terbaik kan? So yang ni kita kena lebihkan 1 decimal place. Maksudnya dia akan jadi 0.01 and then 0.02 and then 0.03. Yang ni baru kita akan nampak perbezaan data. Tu yang Madam kata tu, pemilihan ni kena berhati-hati jugalah. Okay, so bila data tu dia mesti kita write down consistent decimal places. So kita kena akan jadi 0.010 lah. Okay, ini untuk example sahaja. Example sahaja yang mana tak ada kaitan dengan reading kita ni ya. Okay, so sekarang ni Madam dah kira siap-siap. So untuk reading yang pertama, Madam dah calculate dapat 0.19 and then 0.41, 0.59, 0.83, 1.02, 1.19, 1.39 and lastly 1.61. Okay, ini kita dah isi table. Dah complete dah table kita. So bila kita dah complete table, for the first step, bila kita nak plot a graph adalah kita kena tengok dulu graph apa yang kita nak lukis. Okay, dia dah mention, soalan ni dah mention, dia adalah graph of t square against h. So, perkara pertama adalah mesti kamu kena tentukan yang mana y axis, yang mana x axis. Sebab yang ini pun kemungkinan kamu akan buat kesilapan lah. So, silalah berhati-hati. Untuk this case, pada Madam lah. Madam lebih suka tengok yang mana disebut dulu itu adalah y axis. So sekarang ni yang disebut dulu adalah t square kan. So dia adalah y axis. Okay, yang disebut kemudian adalah h. So h tu adalah x axis. So bila Madam dah tahu yang mana y axis, yang mana x axis, mudah dah lah. Okay, next one adalah kita baru pergi kepada step yang pertama untuk plot a graph of t square against h. The first step adalah kita compare with straight line equation. Apa function dia? Kita nak sebenarnya untuk step yang pertama ni kita hanya nak tentukan dia ada y-intercept ataupun dia tak ada y-intercept. Itu sajalah. Okay, so daripada equation yang kita tengok tadi, equation yang diberikan adalah t equal to sert to h over g. Equation ni tidak melambangkan untuk kita plot graph. So means that kita kena rearrange this equation sampailah dia dapat t square untuk y axis. So macam mana kita nak buat? Kita squarekan both side of this equation. Kita square both side bila kamu tengok kat sini, dapatlah kita t square di sini. Okay, dan dia akan equal to 2h over g. So bila kita compare dengan equation yang kita dah rearrange ni, so kita compare dengan y equal to mx plus c, kita boleh nampak equation ni tanpa y-intercept. Without y-intercept. Okay, so that one is first step.
Second step is you need to calculate the coordinate of the central point. How? Okay, yang ini adalah dia adalah average value average value of the x component and average value untuk y component. So kita tengok tadi kita dah determine kan x axis kita adalah height. Okay, y axis kita adalah t square. So untuk kira centroid kita kena pakai simbol lah. Simbol untuk x tadi adalah h h. Okay, bila kita kira average value ni, dia mesti h ada bar kat atas dia. H bar lah. Ini akan refer kepada average value of h, which is for the x axis. So kita perlu tunjuk jalan kira untuk central point. Kamu perlu tunjuk jalan kira satu per satu. Tak boleh terus kepada jawapan. Okay, so madam tulis kat sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah semua nilai sampailah akhir reading adalah 8. So madam akan divide with how many data here. So ada berapa data? Ada 8. So madam akan bagi dengan 8 lah. Okay, untuk centroid point untuk x axis adalah 4.5 meter. Okay, sekarang ni untuk centroid, madam nak kira centroid untuk y axis, which is t square. So madam akan letak t square ada bar kat atas dia. Okay, so 0.19 plus 0.41 until 0.161. Madam dah cakap tadi kita perlu tambahkan semua nilai, perlu tunjuk. Untuk setiap calculation yang kita buat. So bahagi dengan 8. Okay, so kita akan dapat 0.90 s square. Untuk kira central point ni, tulislah bersama unit. Untuk height tadi unit dia meter. Untuk t square unit dia adalah s square. Dan kemudian kita letaklah central point equal to 4.5 meter, 0.90 s square. Ini adalah coordinate of the central point. Kenapa kita perlu kira central point? Central point ini adalah satu point yang kita akan masukkan bila kita plot dalam graf nanti. Dia bukan sekadar 8 reading ni sahaja. So kita perlu masukkan bersama central point. Means that kita ada 9 reading, 9 koordinat yang kita perlu plot pada graf kita nanti. Okay, step yang ketiga adalah plot graph. Plot graph So ini adalah untuk your reminder lah. First one is done by hand in pencil on graph paper. Mesti pakai pencil. Okay, draw only one graph per page. Maksudnya satu graph satu page lah. Ini untuk kekemasan, more kepada kekemasan. Okay, next one is the graph should use 80% of the graph paper. Ini media ambil dalam lab manual. So dia dah menyatakan dalam lab manual tu menyatakan bahawa kita perlu menggunakan 80% of the graph paper. Yang ini media akan ajar macam mana kita nak tentukan 80% daripada graph paper. Okay, and then carefully choosing the best scale is the necessary to achieve this. The axis should extend beyond the first and the last data points in the both direction, x-axis and y-axis. So bila kita nak plot graph ni memang kita kena consider daripada reading yang pertama sampai reading yang terakhir. Okay, avoid using scales of 3, 6, 7, 9 and lights or any multiple of them. Tak boleh pakai 3, 6, 7, 9 ni, tak boleh. Dia akan memberi masalah lah pada kita nanti. Okay, dan kalau kamu guna 3, 6, 7, 9 ni pun kamu akan ditolak lah markah untuk scale lah, bahagian scale. Okay, and then put a short descriptive title at the top of each graph. Setiap graph kita mestilah ada title. Mestilah ada title apa yang kita lukis graph tu. Okay, untuk graph ni kita nak lukis adalah t square against h. And then both axes should be clearly labelled with title and unit. So maksudnya bila kita buat garisan tu untuk y axis dan x axis mesti ada simbol untuk kuantiti tu dan mesti ada unit dia sekali. Okay, untuk this case, untuk soalan ni, okay, so y axis kita tadi adalah t square. So t square, ini dia kuantiti dia, so s square. Okay, untuk h axis, untuk x axis dia adalah h. So unit dia adalah meter.
Okay. Kemudian, clearly label the scale of axis. Yang ni kita kena clearly label lah. All the data, including central, are clearly plotted with either cross or dot. Tapi untuk bila plotting ni, Madam suggest untuk kamu menggunakan cross sahaja. Menggunakan cross lah. Okay. Draw a best straight line through the centroid. Okay, draw a best. After we plot all the data, so draw a best straight line through the centroid and through as many other points as possible. Okay, points above the line are roughly in equal number and position to those below the line. Okay, yang ni Meda akan discuss lepas ni pada graph itself lah. Okay, so ini paper graph. Bila kamu dah biasa kan tengok paper graph, so ini ada paper graph. Untuk pengetahuan kamu, dia tak semestinya kita plot graph ni mesti portrait mode sahaja. Kita boleh lukis graph portrait mode ataupun menggunakan landscape mode. Mari ulang lagi sekali. Graph ni kita boleh lukis, boleh plot menggunakan portrait mode atau menggunakan landscape mode. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pengenalan kepada graf. Supaya kamu lebih alert lah bila Madam cerita, okey, ukuran ni adalah banyak ni 2 cm ke apa ke, so kamu akan lagi faham lah. Okay, kita tengok dulu, Madam zoom kan. Okay. Untuk graf ni, kamu bila biasanya, Madam suka beli graf yang macam ni lah. Sebab kalau kamu beli tu, ataupun yang disediakan, biasanya memang lebih kurang macam ni lah. Okay, dia ada satu, kalau kamu tengok, dia ada small box, banyak small box dekat sini. Okay, dan kemudian, dia ada satu yang diterangkan, warna ni dia terangkan. Madam panggil dia adalah big box lah. Okay, untuk sampai ke big box ni, okay, dia ada 10 small box. Dia ada 10 small box. So, bila Madam sebut big box, kamu faham lah. Ini big box. Okay, kalau Madam sebut dia small box, ini small box. Yang small lah, yang paling kecil tu. Okay, untuk pengetahuan kamu, untuk big box ni, dia mempunyai 10 box kecil, yang mana ukuran dia, untuk setiap big box ni, ukuran dia adalah 2 cm. Kamu boleh guna pembaris dan ukur. Dia memang semua paper graph kita untuk satu big box ni dia adalah bersamaan dengan 2 cm. Kemudian untuk small box ni, untuk setiap small box ni dia adalah bersamaan dengan 0.2 cm. Sama juga kamu boleh guna pembaris untuk mengukur. Okey. Ini adalah mengenai ukuran untuk small box and big box dalam graph paper kita. Okay, kemudian Madam dah inform tadi, reminder untuk you all, dia cakap mesti 80% kan, mesti 80% of the graph, kita mesti menggunakan 80% paper graph. So macam mana kita nak determine 80% tu? Okay, kita tengok kepada portrait mode dulu. Okay. Sekarang ni depend kepada paper graph yang kamu ada ataupun yang perlu guna. Kalau diberikan kepada kamu, kamu kena tengok bilangan big box. Bilangan big box untuk horizontal dan vertical. So, kita boleh kira lah. Okay, untuk horizontal maksudnya yang inilah. Ini adalah horizontal. So, ada berapa big box dia? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita perlu menggunakan 80% daripada paper graph kan? Untuk horizontal, 80% dia adalah 0.8 times 10 big box tadi. So, maksudnya kita perlu menggunakan 8 big box and above. Kita perlu menggunakan minimum dia mesti 8 big box. Ataupun dia boleh extra lah. Paling bagus adalah extra. Tapi kalau kita boleh dapat sampai 8 pun dah okey. Janji kita dah menepati kriteria yang diperlukan. Okay, itu untuk horizontal. Okay, sekarang ni kita kira untuk vertical pula. Untuk vertical kita kira berapa big box untuk vertical. So, dia ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13. So kita tengok dekat sini untuk vertical dia ada 13 big box. So kita perlu menggunakan 80% tadi kan. Okay, so 0.8 times with 13 equal to 10.4. So kita boleh guna approximate 10 boxes lah. Ini guideline lah untuk kamu dapatkan 80% penggunaan paper graph. Okay, ini adalah untuk portrait mode. Sekarang ni kita tengok untuk landscape mode. Okay, untuk landscape mode, untuk horizontal kita ada 13 big box. So kita nak menggunakan 80% of the paper graph. So it becomes 0.8 times 13. So dia 10.4 or approximate 10 boxes lah. Ini minimum box lah yang kita akan guna. Okay, untuk vertical dia ada 10 big box. So kita nak pakai 80%. Dia akan jadi X equal to 0.8 times 10. So dia akan jadi 8 boxes. 8 big boxes dan bercakap mengenai big boxes. Ini adalah penentuan 80% of the graph. Sama ada kita nak pakai portrait mode ataupun kita nak pakai landscape mode. Dan yang ini adalah guideline sajalah. Kita nak kira. Dia depend kepada paper graph yang kamu guna. Sebab ada certain graph untuk portrait mode ni vertical dia hanya ada 12 saja, dia bukan 13. So depend lah kepada paper graph yang kamu gunakan. So kalau 12 maksudnya kita nak dapatkan berapa big box dia, 0.8 times with 12 lah di sini. Okay, so sekarang ni kita tengok kepada how to plot this data. Kita ada 8 data yang kita nak masukkan. So the first thing adalah kita mesti pilih scale yang betul. Perkara yang pertama adalah kita perlu pilih scale yang betul. Macam mana kita nak pilih? Okay, kita try dulu portrait mode. Okay, untuk portrait mode tadi ini adalah x-axis untuk height dan y-axis untuk t-square. Okay, so sekarang ni kalau kita untuk portrait mode tadi Madam dah tulis untuk x-axis dia perlu more or equal to 8 boxes. Okay, untuk y-axis dia perlu menggunakan more or equal to 10 boxes. Okay, so daripada sini kita tengok untuk x-axis kita ada the first reading adalah 1, final reading kita ada 8. So kita tengok kat sini. So kita perlu menggunakan untuk horizontal portrait mode perlu menggunakan minimum 8. Minimum 8. So kita reading kita ada 1 sampai 8. So bolehlah kita guna untuk 2 cm ni. 2 cm refer kepada 1 meter. Kita bolehlah guna 1, 2, 3, 4 sampailah 8. So kita dah mematuhi 80% of the paper graph for the x-axis. Okay. Sekarang ni untuk penentuan y-axis. Skala berapa yang kita nak guna. Okay. Untuk y-axis, kamu tengok kalau kita nak pakai 0.1, sebab kita nak graph yang besar kan. So kalau kita pakai 0.1, reading yang terakhir hanya boleh pergi sampai 1.1 saja. Sedangkan nilai kita adalah 1.61. Okay, kita cuba 0.2. Okay, kalau 0.2, reading kita hanya pada 1.61. So, kita tidak mematuhi sebanyak 80% of the paper graph. Dia masih, kita hanya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja. Sedangkan yang diperlukan adalah 10. 10 boxes. So, maksudnya, agak susah lah untuk kita pakai portrait mode. So di sinilah Madam dah beritahu tadi, kita boleh untuk plot a graph ni kita boleh pakai portrait mode ataupun dia adalah landscape mode. Dia depend kepada data tu lah. Yang mana kita perlu mematuhi bahawa dia adalah kita telah menggunakan 80% of the paper graph. Okay, di sini untuk case ni Madam suggest untuk kita pakai portrait mode lah. Landscape mode. Okay, so this is the landscape mode. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat pilihan data Okay, Madam akan ajar.
Tadi, okey, untuk landscape mode, yang Medan dah bagi tahu tadi, untuk landscape mode, untuk x-axis dia mesti more or equal to 10 boxes. X is equal to or more than 10 boxes. Untuk Y, dia more or equal to 8 boxes. Okay, kita pergi kepada x-axis dulu. Kita pergi kepada x-axis dulu. Okay, memang ada kebanyakan student ataupun a certain student lah, dia macam problem lah untuk determine the best skill. Dia dah macam confused. Okay, sekarang ni Madam ajar kamu supaya kamu lebih faham lah macam mana kita nak buat pemilihan skill yang baik lah. Okay, so kita refer pada nilai yang terakhir. Nilai data yang nilai yang apa, maksudnya reading yang terakhir tu saja. Sebab graf kita perlu daripada first reading sampai akhir reading kan. So kita sekarang ni untuk pemilihan skala ni kita tengok nilai akhir. Nilai akhir, dan kita tengok nilai boxes yang kita perlukan tadi. Okay. Ni cara mudah lah. Mudah Madam rasa untuk Madam lah. Tapi Madam harap dapatlah membantu you all. So sekarang ni kita tengok x-axis Kita tengok x-axis dulu. Okay, ni x-axis Height just now is the x-axis. Nilai akhir dia adalah 8. Okay, Madam dah cakap tadi, untuk x-axis, kita nak pilih skala untuk x-axis, dia mesti more than 10 boxes. So macam mana saya nak pakai 2 cm ni, berapa nilai dia? Okay, kita tengok nilai yang terakhir untuk x-axis. Nilai yang terakhir untuk x-axis adalah 8. Okay, minimum box yang kita perlukan berapa? Kita perlukan 10. So, kamu nak tahu nilai 2 cm ni, maksudnya 2 cm tadi kan refer kepada one big box kan? Okay, so untuk satu box besar ni, berapa nilai yang kita perlu gunakan adalah nilai yang terakhir daripada data untuk x-axis kita tadi tu bahagi dengan nilai minimum boxes, big boxes yang kita perlukan. Madam ulang lagi sekali. Nilai, maksudnya data yang terakhir kita bahagikan dengan berapa big box, berapa minimum big box yang diperlukan. So kita akan tahulah untuk satu big box tu berapa scale dia. Okay, so contoh di sini Madam dah buat pengiraan. Untuk x-axis, kita tengok tadi nilai terakhir dia 8 kan. So minimum box dia adalah 10 kan. So 8 bahagi dengan 10. Maksudnya satu big box ni skala dia akan 0.8 meter. So dia akan jadi 0.8 meter. Maksudnya tadi kan Madam dah cakap satu big box ni dia adalah 2 cm kan. So maksudnya 2 cm akan refer kepada 0.8 meter. Tu kamu kena faham lah. That's why Madam terang. Satu big box 0.2 cm. Satu big box, satu small box satu small box tadi dia adalah 0.2 cm. Satu big box dia adalah 2 cm. So bila Madam sebut-sebut macam ni, you all kena faham lah. Okay. So sekarang ni nampak tak kat sini? Kita dah tahulah untuk x-axis, untuk big box yang pertama adalah kita akan bermula dengan 0.8. Kemudian 0.16. Sampailah akhir reading kita. Nampak tak? Kita ada reading yang terakhir iaitu 8. Cuba kita kira. Dapat tak kita memenuhi untuk x-axis ni 10 box? Dapatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksud Madam. Okey. Sekarang ni kita pergi untuk vertical pula iaitu y-axis. Y-axis macam Madam dah kata tadi, kita tengok nilai yang terakhir dan minimum box yang kita perlukan. Minimum box yang kita perlukan. Okay, nilai yang terakhir adalah 1.61 dan minimum box untuk y-axis adalah 8 big boxes. So untuk y-axis, Madam buat pengiraan di sini. Nilai terakhir adalah 1.61. So bahagi dengan 8 lah. 8 minimum big box yang kita perlukan. So dia adalah bersamaan dengan 0.2. Yang mana satu big box adalah 2 cm. So dia akan refer kepada 0.2 S square. So kita tengok kat sini. Nampak tak? So untuk y-axis kita akan menggunakan 0.2.
So, bila kamu tulis 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, tengok tak? Last reading kita dapat 1.6. Dan kita nilai yang terakhir pada T-square kita adalah 1.61. So, dia akan somewhere here lah. So, sekarang ni, kamu tengok di sini, kita akan menggunakan 80% dah daripada graph paper kita. Tadi madam dah ajar macam mana kita nak tentukan scale yang baik. Okay, sekarang ni, jangan lupa untuk meletakkan kuantiti bersama unit dia. So, untuk x-axis dia adalah H, unit dia adalah meter. Untuk T-square, unit dia adalah x-square. Dan jangan lupa untuk letakkan title of the graph. So, graph kita adalah graph of T-square against H. Okay, sekarang ni kita pergi kepada, kita nak plot all this data. Kita nak plot all this data. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah x-axis. Okay, ini adalah y-axis. Kalau tengok di sini, okay, x-axis kita untuk satu box besar ni dia menggunakan skala 0.8. Kemudian 1.6. Kemudian 2.4. So, yang mana tak sama dengan data kita. Data kita pula adalah 1, 2, 3, 4. Dia agak susah lah untuk kita nak plot ni. Kita nak plot 1. Oh, 1 di mana? Position dia is in between of 0.8 and 0.8 and 1.6, right? Okay, so kat mana ni? Susah jugalah kita nak plot this data. Okay, dia ada cara. Ada cara untuk macam mana kita nak plot data cara mudah lah. Method yang madam biasa guna adalah kita kira berapa nilai untuk this small box. Berapa nilai untuk this small box. Okay, untuk satu big box ni yang kita guna tadi dia adalah 0.8 meter. Okay, so kita perlu tentukan satu small box ni berapa nilai dia. Berapa meter. Okay, so untuk satu big box ni, tadi madam dah cerita, dia ada 10 small box. 10 small box. So, berapa nilai satu small box ni? Dia adalah 0.8 divide with 10. So, untuk satu small box tu, dia bernilai 0.08 meter. Maksudnya, satu small box ni, nilai dia adalah 0.08 meter. Okay, itu untuk horizontal. Which is H tadi. Okay, sekarang ni untuk vertical. Untuk T-square kita kena kira juga. Berapa nilai untuk satu small box. Disebabkan kita menggunakan skala yang berbeza. Untuk X tadi kita pakai skala 0.8. Untuk Y-axis kita menggunakan skala 0.2. So, kita kena kira yang barulah. Okay, untuk vertical ni, satu small box dia bernilai 0.2 divide with 10 small box. So, yang mana kita akan dapat untuk satu small box untuk T-square adalah bersamaan dengan 0.02. Okay. So, lepas kita dah tahu untuk nilai setiap komponen untuk x-axis tadi dia adalah 0.08 meter dan untuk y-axis dia adalah 0.02 s². So, kita akan ambil data kita. Okay, ini data yang kita ada untuk x-axis dan ini adalah data untuk y-axis. Okay, untuk mudahkan kita, okay, kita nak tahu position dia di mana kan. So, maksudnya kita setiap nilai yang data ni kita dapatkan berapa box dia, berapa small boxes berapa small boxes yang diperlukan. Okay, so tadi madam dah kata untuk satu small boxes untuk x-axis dia adalah 0.08 meter. So maksudnya untuk kita dapatkan satu ni, maksudnya 1 meter ni berapa small boxes dia. So 1 bahagi dengan 0.08. So kita akan dapat 12.5 small box. 12.5 small box. Okay, kalau 2 berapa? 2 bahagi dengan nilai small box dia 0.08. So, dia dapat 25 small box. Seterusnya, untuk yang 3 meter ni, 3 meter berapa small box dia? So, 3
bahagi dengan 0.08. So, dia adalah 37.5. Kamu buat macam tu sampailah nilai yang data yang terakhir iaitu 8. So, yang mana 8 dia adalah 100 lah untuk small box dia. Okay. So, itu untuk height. Okay, sekarang ni untuk T-square. Okay, untuk T-square 0.19. Kalau kamu tengok kat sini 0.19 di mana? Agak susah lah sedikit. Okay, so kita kira siap-siap untuk berapa nilai small box dia. Okay, untuk small box ni dia menggunakan 0.02. Okay, so kalau 0.19 ni kita bahagi dengan 0.02. So dia akan dapat 9.5. Okay, kalau 0.41 kita bahagi dengan 0.02. So dia akan dapat 20.5. And let's say 0.59 bahagi dengan 0.02. So kita akan dapat 29.5. So dan seterusnya lah sampai 1.61. Finally kita akan dapat 80.5. Okay. So bila ada small box ni, nanti bila kita nak plot, kita refer kepada small box ni lah. Dia akan lagi mudah lah sebenarnya. Daripada kita nak kira satu-satu. Okay, ni 1 meter duduk mana ni kita nak kira macam tu. Dia agak susah sedikit lah. Okay, so bila kita dah determine the small boxes. Okay, small boxes ni tak perlu masukkan dalam table kita lah. Tak perlu duduk sebelah table kita ni macam ni. Ini adalah pengiraan luar. Pengiraan luar. Maksudnya kamu letakkan di luar lah. Letak dalam draft paper kamu ke. Tak perlu tunjukkan yang ini ya. Okay. So, next one adalah kita nak plot graph. Menggunakan kaedah medium tadi iaitu pengiraan small box tu. Berapa small box. Okay. So, ini tadi adalah x-axis kita dan y-axis. Okay, medium ajar cara untuk plot untuk yang pertama. Okay, untuk point yang pertama kita tengok kita perlu plot koordinat dia adalah 1 untuk x-axis, 0.19 untuk y-axis. So tadi Medan bagi tahu kita tak perlu pakai nilai ni lah. So kita pakai berapa boxes yang kita perlukan. Okay, kita dah kira tadi untuk first reading ni untuk x-axis dia adalah 12.5. So kita kira lah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dekat sini 13. So kalau 12.5 di sini lah. Dia antara 12 dan 13. Okay. So sebenarnya kamu tak perlulah nak kira satu-satu macam tu. 1, 2, 3. Kamu kan tahu dah tadi. Untuk big box ni. Satu big box ni. Dia dah bersamaan dengan 10 small box. So kalau kita perlukan 12.5. Kamu teruslah kira dekat sini 10. So dekat sini 11, 12. So 12.5. Dia duduk in between of 12 and 13. Macam tu. Okay. So target kita adalah di sini. Okay. Kemudian kita perlukan untuk vertical which is T-square tadi. Kita nak plot 0.19. Okay, 0.19. So Medan tak nak kira-kira kat sini. So, sebab kita dah kira small box tadi kan. So dia adalah sebanyak 9.5 small box. Okay, tadi Medan dah kata a big box dia bersamaan dengan 10 box kan. 10 small box kan. So dekat sini 9 lah maksudnya. Tapi kita nak 9.5 di sini. So sebenarnya kamu dah boleh agak. So yang point yang kita akan plot ni adalah, antara dekat sini tadi 9.5 dengan di sini. Ini adalah tadi 12.5. So dekat sini lah kita akan plot. Okay, itu adalah reading pertama yang kita akan plot. So medium. Aku warna pindah. Okay, so dia berada di sini tadi kan. Kejap ya. Okay, Medan dah suggest tadi kita pakai cross. Okay, ini adalah dah refer koordinat yang pertama kita. Medan dah plotkan koordinat yang pertama kita.
Okey, Maiden cuba pula untuk yang second one. Okey, kita cuba yang second one. Okey, untuk second one, untuk height dia adalah 2. Untuk T-square dia adalah 0.41. Dan Maiden tak ajar untuk terus pakai, kita tak pakailah nilai yang diberikan tu. Okey, kita pakai yang kita dah kira small box tu. Berapa small box. Okey, untuk 2, small box dia adalah 25. So, kita kira lah. 10, 20, dekat sini 25 kan. Okay, so target kita dah 25 di sini. Okay, untuk 0.41, berapa small boxes dia? 20.5. Okay, 20.5 kita kira kat sini. 10, 20. 20.5. So, maksudnya ini 20, ni 21 kan. So, dia in between of 20 dengan 21. So, 20.5. Tadi 25 kan. So, kita tarik macam ni. 10, 20, 25 kat sini. Ini adalah reading kita. Kita akan plot dekat sini. So, kita akan plot lah. 25 kat sini. Dekat sini. Sama here. Okay, pada Maiden mudah lah. Okay, ini adalah cara kita nak plot gunakan small boxes. So, sekarang ni Maiden tak plot lah satu-satu. Nanti mungkin kita akan ambil masa terlalu lama. Okay, so yang ni Maiden dah plot untuk ke semua data yang ada. Okay, Maiden dah plot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, cukup lah. Kita dah ada 8 yang kita plot. So, sekarang ni kita perlu masukkan reading yang terakhir, iaitu central point kita. Coordinate of the central point. So, macam mana kita nak plot central point ni? Disebabkan tadi Maiden tak kira small boxes kan pada table. So, kita boleh kira outside lah. Okay. So, untuk 4.5 meter, Maiden kira dia dapat 56.25 untuk small boxes. Okay, nilai 56.25 ni, dia adalah less than 56.5. So, dia belum sampai pun. Belum cecah lagi 56.5. So, untuk 56.25 ni, kita akan ambil small boxes dia adalah 56. Tak perlu 56.5. Dia adalah 56 sahaja. 56 boxes. Okay, untuk 0.90 second square ni, kita kira tadi dia akan dapat 45 boxes. Okay, so kita target dekat sini. Untuk x-axis adalah 56 kan. So, 10, 20, 30, 40, 50, 56. 56 kan. 56 small boxes. Kita akan tarik lah sampai ke atas ni. Okay. And then untuk T-square, dia adalah 45 boxes. So, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 45. Yang mana kalau macam ni, untuk 0.90 sebenarnya kamu tak kira untuk small boxes pun tak apa. Sebab kita dah boleh nampak 0.8. So, tengah-tengah sekian ni mestilah 0.9 kan. So, kita boleh terus pun tak apa tanpa kira small boxes tu. Okay, so ini adalah 0.9. Okay, bila kita nak plot untuk centroid ni, kita mesti cross. Kemudian kita circlekan cross tu. Ini untuk menandakan dia adalah central point. Okay, next one adalah, seterusnya adalah kita perlu draw a best straight line. Draw a best straight line through the centroid and through as many point as possible. As many point as possible lah. Okay, points above the line are roughly in equal number and position to those below the line. Ini lepas kita dah plot tadi kan, 8 data, kemudian kita akan tambah lagi satu coordinate of the central point. So, kita ada 9 lah. 9 data dalam graph paper kita ni. So, perkara yang seterusnya adalah kita perlu gariskan line. Kita panggil dia best straight line. Yang mana best straight line ni, perkara pertama dia mesti lalu central point. Dia melalui central point dan mesti melalui sebanyak point yang kita dah plot, sebanyak yang mungkin lah. Okay. So, kalau kamu tengok dekat sini, nampak tak garisan ni?
dia dah kena pada centroid. Okey, dia kena berapa lagi point yang kena? Point selain centroid lah. So ada 1, ada 2. Okey. So okey dah lah. So kita kira pula point yang di atas, point yang berada di atas line dan point yang berada di bawah line. Dia sepatutnya sama ataupun extra 1 sahaja yang dibenarkan. Kalau extra 2, so straight line tu dah salah lah ataupun lebih lah. Dia hanya boleh extra 1 saja. So maksud Medan kalau ada extra yang di atas ni 3, kat bawah 2, so masih acceptable lah. Okay, sekarang ni kita tengok tadi Medan dah kata line ni dah lalu pada centroid dan lalu sebanyak point yang mungkin adalah dia dah kena 2. Di sini 1 dan 2. Okay, so kita kira point yang kat bawah ada berapa? So 1 yang tak kena 1, 2, 3. Yang tak kena 3, yang kat atas pun tak kena 1, 2, 3. So this is a very good straight line graph lah. Maksudnya the best fit yang kita dah buat. Very good lah. Okay. So Madam bagi satu contoh dekat sini. Kita gariskan di sini. Straight line ni dia mesti lalu centroid. Dan mesti lalu sebanyak point yang mungkin kan. Lepas tu ada juga yang garis. Dia buat garisan. Okay. Dia kena 1 saja. Walaupun kat atas ni acceptable dia boleh extra 1 point kan. So kat atas 4. 1, 2, 3, 4. Dekat bawah ada 3. 1, 2, 3. Kalau ikutkan kita nampak seperti best fit lah. Tapi sebenarnya tidak. Sebab point-point yang ada ni dia terlalu jauh daripada garisan best fit kita. Compare dengan yang tadi Medan dah bagi tahu, nampak tak? Point-point ni dia berada berdekatan. Berada berdekatan dengan line kita. So yang ini the best straight line lah. Okay, sekarang ni Medan nak ajar macam mana nak draw a best straight line. The first thing adalah mesti lalu centroid. Second thing dia mesti lalu centroid as many point as possible. Third one adalah dia mesti balance. Graph tu mesti balance. Barulah kita namakan dia adalah best straight line. Okay, ini pembaris kita. Okay, aim yang pertama kita adalah kita mesti aim kepada central point. Kemudian sebanyak point yang mungkin selain daripada centroid tadi. Okay, kalau di sini, kami bagi contoh kat sini. Kamu boleh tengok selain daripada centroid, ini adalah centroid. Selain daripada centroid, dia hanya kena 1 sahaja point. So kita tak boleh pilih lah line ni. Line ni bukan line yang terbaik lah. Dan kalau kamu tengok dekat sini, kalau kita buat garisan di sini, kita ada lebihan point yang tak kena tu jauh daripada line. So ini agak line yang tidak betul lah. Okay. So sekarang ni kita adjust pembaris ni. Okay, kita tengok kat sini. Ini adalah centroid. Okay, dan kita aim sebanyak point yang mungkin yang boleh kena. Untuk buat garisan ni memang kita sentiasa kena adjust lah pembaris kita sehingga kita dapat garisan yang terbaik. Okey, jadi saya ambil tempat dahulu ni. Okey, kalau kamu tengok di sini untuk line ni, okey, ini adalah centroid. Okey, lepas tu dia kena berapa point? 1 point, 2 point dan kat atas ni point yang ketiga. So dia dah 3, dia kena 3 point. Okey. So dah as many point as possible lah kan. Okey, kita tengok pula point yang tak kena. Kita kira yang di bawah dulu. Ada 1, 2, 3 yang tak kena di bawah. Okey, yang kat atas berapa yang tak kena? 1, 2. So line ni dikira best straight line lah. Sebab baki point yang tak kena pun bawah 3, atas 2. Dia mesti untuk baki point yang tak kena ni sama ada dia sama
sama di atas dan di bawah, ataupun boleh lebih 1 point sahaja. Kalau lebih daripada 2 point, maksudnya kat bawah ni kita ada 4 point yang tak kena. Tapi di bahagian atas kita ada 2 saja point yang tak kena. Tu masih graf tu bukan a best straight line lah. Okay, so sekarang ni Medan dah buatkan a best straight line. Medan nak pesan, untuk a best straight line ni, dia tak semestinya kena pada 0, 0. Dia best straight line ni dia hanya follow kepada 3 yang Medan dah cakap tu. Yang pertama adalah mesti lalu central point, yang kedua dia mesti lalu as many point as possible, dan third one dia mesti balance atas dan bawah lah. Okay, seterusnya adalah to determine the gradient of the graph. So draw a fairly large, more or equal 8 cm on a graph paper. Right angle with part of the line as the hypotenuse. Next one is determine the gradient of the line by drawing a triangle using dotted line. So kita tengok dekat sini, ni Madam dah lukis a big triangle. Okay, yang mana syarat minimum dia adalah kita perlu draw triangle ni more or equal 8 cm. So kalau kita nak ikut syarat minimum tu, kita tengok kat sini, ini ke sini, so ini 2 cm, 4 cm, 6 cm, ini 8 cm. So ini kita ikut minimum requirement lah. Okay, so ini adalah besar yang minimum besar triangle tu. Tapi Madam suggest untuk kita buat triangle tu sebesar mungkin. Maksudnya lebih daripada 8 cm, itu yang terbaik lah. Okay. Dan garisan kita perlu menggunakan dotted line. Okay. Seterusnya adalah pilihan point yang kita nak buat big triangle ni. Dia mesti bukan pada point yang kita dah plot. Nampak tak? Ini point yang kita plot kan? So, janganlah kita buat dotted line tu ataupun triangle yang kita nak buat tu menggunakan point yang kita dah plot. Kita perlu menggunakan selain point yang kita dah plot. Kita guna point yang baru lah. Okay. Untuk yang ini, Madam guna point yang pertama adalah 0.48 untuk X. Y adalah 0.10. Untuk yang point yang kedua, 1.86 dengan 1.64. Okay, so ini adalah a big triangle lah yang Madam dapat. Madam tak suggest untuk you all. Okay, kita tengok kat sini. Ini contoh yang Madam tak suggest lah untuk you all buat. Okay, kita tengok kat sini. Kita daripada hujung line tu kan, dia ambil sampailah ke bawah. So, Madam tak suggest lah untuk kamu buat a big triangle macam ni. Okay, selepas kita dah buat a big triangle ni, Madam suggest untuk letak koordinat. Letak koordinat untuk X dan Y. Okay, tadi untuk small box kita adalah 0.08. So, kalau kita garis kat sini, kita nak kira pula satu-satu ni kan. Okay, kita tengok kat sini. Kat sini 5, sini 6 kan. 6 line. Maksudnya 6 6 box. So, kita kali sahaja dengan 0.08 tadi. So, kita akan dapat 0.48. Okay, untuk kat sini kita ada 5 kan. Untuk small box ni tadi, untuk y-axis dia adalah 0.02. So, 5 kali dengan 0.02 lah, kita dapat 0.1. Samalah untuk dapatkan koordinat di sini. Kita buat perkara yang sama. Kita kira bilangan box. So, ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 102. Untuk x-axis tadi, the smaller scale dia adalah smaller scale dia adalah 0.08 kan. So, 102 kalilah dengan 0.08, kita dapatlah 8.16. Macam tu cara kita nak dapatkan nilai yang kita gariskan tu. Okay, setelah kita kira koordinat tadi, kita akan kira gradient of the graph. Okay, mesti ingat, kita mesti tulis equation dulu. Equation dia adalah M equal to delta Y equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, point yang kita ada tadi,
adalah untuk koordinat 1 ni adalah 0.48 and 0.10. Koordinat yang kedua adalah 8.16 dengan 1.64. Okay, so kita akan tulis kat sini. Y2 adalah 1.64 minus 0.10. Okay, divide dengan 8.16 minus 0.48. Okay, kita akan dapat 0.201. Nilai ni jangan lupa unit, sebab dia ada unit kat sini. So macam mana kita nak dapatkan unit? Ini selalu pun student ada masalah untuk menulis unit yang betul. Okey, kita tengok balik pada kita plot graph tadi. Okey, untuk y-axis ni, untuk y-axis tadi adalah s square kan. Untuk y-axis adalah s square. Kita tulis s square. Okey, untuk x-axis, ini x-axis, dia adalah unit meter. So unit kita akan jadi s square per meter. Ini cara kita nak dapatkan unit untuk gradient. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita ada tata cara untuk penulisan yang betul bila kita nak buat kiraan untuk gradient. Dia adalah mengikut komponen, iaitu mengikut axis lah, y-axis dan x-axis. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, untuk nilai y-axis, kita ada y2 tadi adalah y2 kita adalah 1.64 dan y1 kita adalah 0.1. Sebenarnya ini adalah 0.1 saja kan. Biasa kita akan tulis 0.1 saja. Okey, sedangkan y2 1.64. So bila kita buat gantian ni, okey, ini adalah 1.64. Okey, 1.64. So kita tak boleh tulis 0.1 saja. Ini disebabkan 1.64 ni dia ada 2 decimal places. So pada 0.1 pun dia perlu follow 1.64 ni, which is dia pun perlu ada 2 decimal places. Okey, untuk x-axis, ini dah 2 lah, 8.16 dengan 0.48. So dia 2 decimal places. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, dia tak semestinya kita guna sama untuk y-axis dan x-axis. Maksud madam, kalau saya kat atas saya guna 3 desimal, kat bawah ni kena 3 desimal juga ke? Tak perlu. Dia hanya follow by axis saja. So kalau x-axis kita pakai 2 lah decimal places. Okey, kalau y-axis kita perlu pakai 3, so 3 lah decimal places. Contoh macam ni, kita ada nilai kat sini, contoh lah, madam bagi contoh kan. Okey, untuk nilai di sini, okey, let's say dia adalah 1.64. Kita perlu tolak dengan 0.010. Example. So dekat sini ada berapa? Ada 3. So dekat sini kita kena top up lah. Dia tak boleh jadi 1.64 saja. So dia akan jadi 1.640. Okay, seterusnya kita nak calculate the gravitational acceleration from the graph. So ini sebenarnya kita sedang mengira experimental value of the gravitational acceleration lah. Okay, first thing, sebenarnya Madam dah ceritakan tadi kan macam mana kita nak dapatkan experimental value of G, right? Okay, so Madam ulang lagi sekali. Sebenarnya kita boleh dapatkan daripada equation yang diberikan. Okay, equation yang diberikan adalah T equal to sec 2H over G. So disebabkan graf kita adalah T square against H, so kita kena susunkan, sebab kita nak compare dengan Y equal to MX plus C. So kita mesti susunkan T square ni untuk Y axis ni sebelah kiri. Sebelah kiri. Dan dia mesti T square. Kalau ikut equation yang asal ni, dia adalah T equal to sec 2H over G saja. Dia bukan T square. So kita kena dapatkan sampai dia jadi T square. So macam ni kita nak dapatkan, kita kena kita kena square both side of the equation. Okay, dia akan jadi T square. So the bracket sec 2H over G square kat sini. Kita akan dapatlah T square equal to 2H over G. Okay, so kita keluarkan pula. Tadi T square against H. H adalah x-axis kan. Okay, so kita label kat sini. Maksudnya T square adalah Y axis.
Okay, H adalah x-axis. So, kita tak ada y-intercept lah. So, yang balance adalah apa? Adalah M. Gradient ni adalah bersamaan dengan 2/g. So, kita akan write down. Okay. M equal to 2/g. Okay. Yang mana G kita akan jadi 2/m lah. Okay, M yang mana? M yang kita dah kira pada gradient of the graph. So, kita akan divide with 2 divide with 0.201. Okay, so equal to 9.95. 9.95. Okay, macam mana kita nak identify the unit? So, tadi unit gradient kita adalah S square M negative 1. Okay. So, bila kita unit gradient, dia akan jadi MS negative 2 lah. Ini adalah experimental value of the gravitational acceleration. Okay, perkara yang terakhir kamu perlu buat adalah untuk mengira percentage difference by using this equation. Modulus of G experimental minus with G theoretical over with G theoretical times with 100%. Okay, so ni lah yang kita kira experimental value tadi 9.95 minus 9.81 theoretical value of G. So, over dengan 9.81. So, times with 100. So, dekat sini, Madam kira kita akan dapat 1.43. Which is less than 10%. So, this experiment is successful. Thank you.